Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Haris bin Bosli, nombor matrik A169164, akan membentangkan kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Sejarah Penubuhan Masjid Tengkera dan peranannya dalam perkembangan Islam di Melaka. Kajian saya ini telah diselia oleh Dr. Nafisah Karimah binti Ismail. Masjid merupakan suatu perkara yang sinonim kepada masyarakat, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, masjid merupakan sebuah rumah ibadat ataupun institusi agama kepada masyarakat yang menganuti ajaran Islam. Selain itu, masjid menjadi perkara utama ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, lalu baginda singgah di kawasan bernama Quba. Baiklah, untuk permasalahan kajian saya adalah bertitik tolakkan daripada sebuah kajian lepas ditulis oleh Anissa Bahya pada tahun 2014. Di dalam kajian itu ada menyatakan bahawa Masjid Tengkera ini telah diubah suai secara besar-besaran pada tahun 1890 dan juga pada tahun 1910. Dikatakan juga bahawa masjid ini telah diubah suai daripada bangunan asalnya diperbuat daripada kayu. Untuk persoalan kajian ini, yang pertama ialah bagaimana sejarah penubuhan Masjid Tengkera. Kedua, bagaimana perkembangan dan perubahan pada seni bina masjid dari awal penubuhannya sehingga ke kini. Ketiga, sejauh manakah peranan dan sumbangan Masjid Tengkera terhadap perkembangan Islam di Melaka sehingga kini. Bagi menjawab persoalan tersebut, jadi objektif kajian saya adalah mengkaji sejarah penubuhan Masjid Tengkera. Yang kedua, meneliti perubahan pada seni bina Masjid Tengkera sejak penubuhannya sehingga ke hari ini. Dan yang ketiga, mengkaji peranan dan sumbangan Masjid Tengkera terhadap perkembangan Islam di Melaka. Objektif kajian yang saya akan lakukan ini akan diletakkan di dalam setiap bab, iaitu bermula daripada bab 2, bab 3 dan juga bab 4. Untuk metodologi kajian terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Untuk kajian saya ini ianya berbentuk kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian sejarah. Yang kedua, kaedah pengumpulan data. Saya menggunakan dua kaedah, iaitu kajian kepustakaan dan juga kajian lapangan. Untuk kajian lapangan, saya telah membahagikan kepada dua, iaitu pemilihan lokasi dan juga temu bual. Bagi pemilihan lokasi, saya telah lakukannya di Tengkera, iaitu Masjid Tengkera. Dan juga untuk temu bual, saya telah menemu bual seorang responden yang merupakan ahli jawatankuasa Masjid Tengkera, bernama Haji Abdul Rasid. Untuk yang ketiga, kaedah menganalisis data. Saya telah menganalisis beberapa kandungan data buku, tesis, terutamanya tesis kajian oleh Anissa Bahya, dan juga transkrip hasil temu bual yang telah saya jalankan bersama dengan responden. Bagi limitasi dan signifikan kajian. Limitasi kajian saya terbagi kepada dua, iaitu lokasi kajian saya iaitu Masjid Tengkera. Bagi aspek kajian, saya akan meneliti bagaimana perubahan yang berlaku kepada seni bina dan struktur bangunan masjid. Bagi signifikan kajian, saya mengaitkan bagaimana kepentingan kajian ini kepada umum penulis, iaitu dari diri saya sendiri dan juga masyarakat. Untuk dapatan kajian yang pertama, iaitu bab kedua saya, bertajuk Sejarah Kedatangan Islam ke Melaka dan Penubuhan Masjid Tengkera.
Okey, untuk faktor penubuhan Masjid Tengkera berdasarkan temu bual bersama dengan responden, uh, beliau ada menyatakan bahawa faktor penubuhan Masjid Tengkera ini adalah disebabkan saranan kepada umat Islam untuk membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, orang Islam yang majoriti di Tengkera pada waktu penubuhannya. Yang ketiga, pedagang Muslim yang berniaga di Melaka. Okey. Disebabkan itu, pedagang-pedagang Muslim juga berkunjung ke Tengkera, lalu pemimpin pada waktu tersebut mempunyai kesedaran untuk membangunkan sebuah masjid iaitu Masjid Tengkera. Okey. Untuk Masjid Tengkera, penubuhan Masjid Tengkera ni, okey, nama lain untuk Masjid Tengkera ialah Trankera Mosque. Bahasa Inggerisnya adalah Trankera Mosque. Okey. Masjid ini telah dibina pada tahun 1782, iaitu ketika zaman pemerintah penjajahan Belanda di Tanah Melayu. Okey. Masjid ini merupakan masjid yang utama di negeri Melaka sebelum ditukarkan kepada Masjid Al-Azim sekarang yang berada di Bukit Palah. Bukit Palah juga di dalam negeri Melaka. Okey. Binaan asal bagi masjid ini adalah berupa tiang kayu belian dan juga beratapkan daun nipah. Kayu belian ni merupakan sebuah kayu yang mudah didapati di kawasan Kalimantan. Kayu ini pada zaman dahulu banyaknya digunakan untuk membina bangunan dan juga masjid. Okey. Masjid ini juga menyerupai Masjid Kampung Laut di Kelantan dan juga Masjid Demak di Pulau Jawa di Indonesia. Okey. Masjid ini telah dibina oleh Haji Muhammad Saleh. Baiklah, untuk dapatan kajian saya yang kedua bagi bab 3 ialah berkenaan struktur dan seni bina Masjid Tengkera. Okey. Bangunan masjid ini sudah menjangkau usia 293 tahun. Kiraan 293 tahun ini adalah setakat tahun 2021. Okey. Okey, masjid ini telah melalui pengubahsuaian yang ketara pada tahun 1890 dan juga 1910. Okey. Yang ketiga, perbezaan seni bina antara Masjid Tengkera dengan Masjid Kampung Hulu dan Masjid Kampung Keling. Jika kita teliti secara mendalam, memang adanya perbezaan di antara tiga-tiga masjid tersebut. Terutamanya pada bentuk komponen dan juga beberapa seni bina lain dan juga ukiran. Perbezaan yang lain juga dapat dikatakan adalah unsur-unsur yang telah digunakan pada seni bina komponen-komponen tersebut. Okey. Untuk poin yang keempat ialah masjid ini telah dibaiki dinding daripada kayu ke separa batu pada tahun 1812. Okey, daripada asal pembinaannya pada tahun 1722 sehinggalah ke tahun 1812 belum adanya pembinaan batu pada masjid tersebut. Lalu pada tahun 1812 masjid ini telah diubahsuai sedikit, dinaik taraf kepada binaan batu. Okey, untuk unsur seni bina masjid terbahagi kepada 4, iaitu unsur seni bina Cina, Melayu, India dan Jawa. Okey, keempat-empat unsur ini dapat dilihat pada beberapa komponen dan bentuk-bentuk seni yang terdapat di Masjid Tengkera. Yang pertama, Cina, kita dapat lihat pada menaranya yang berbentuk pagoda. Pada unsur seni bina Melayu dapat dilihat pada dinding masjid yang mana pada zaman dahulu kebanyakannya bangunan atau pembinaan dibuat menggunakan kayu. Yang ketiga ialah unsur seni bina India. Menurut temu bual bersama responden mengatakan ukiran yang
terdapat di terdapat di tingkap masjid. Ada ukiran berasal daripada seni bina India. Okey. Bagi unsur seni bina Jawa pula, kita dapat lihat pada pintu gerbang masjid ini, iaitu pintu untuk memasuki, sebelum memasuki masjid akan terdapat sebuah pintu gerbang yang diperbuat daripada kayu juga. Seterusnya ialah dapatan kajian yang terakhir, iaitu bagi bab 4, peranan dan sumbangan Masjid Tengkera dalam perkembangan Islam di Melaka. Okey. Bagi aktiviti pengimarahan Masjid Tengkera yang dominan dilakukan oleh masjid ini ialah pertama, majlis ilmu. Okey, majlis ilmu ni seperti masjid-masjid yang lain, iaitu melakukan kuliah subuh, kuliah maghrib dan juga kuliah yang dilakukan bersempena sesuatu peristiwa, seperti Isra' dan Mi'raj, Maulidur Rasul dan Nisfu Sya'ban, dan lain-lain lagi. Okey. Yang kedua, program yang terbesar dilakukan oleh Masjid Tengkera ialah program Ramadan, ataupun nama lainnya ialah Ihya Ramadan. Okey. Pada bulan Ramadan, masjid ni akan melakukan beberapa program bagi menarik dan juga mengimarahkan masjid di Tengkera ini. Okey, yang pertama ialah aktiviti solat tarawih yang diimamkan oleh Imam Tahfiz. Yang kedua, Qiyamul Lail juga dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiga, tadarus Al-Quran secara beramai-ramai. Dan yang terakhir ialah iftar. Iftar iaitu berbuka puasa secara beramai-ramai. Okey. Yang seterusnya ialah sumbangan Masjid Tengkera ini. Okey, sumbangannya yang pertama dapat dilihat ialah merupakan sebuah tempat ibadat. Okey. Masjid ini walaupun sudah berusia lebih daripada 200 tahun, ianya masih berfungsi kepada masyarakat dan masih menerima jemaah pada setiap waktu solat. Okey, yang kedua ialah Masjid Tengkera ini merupakan sebuah tempat perlancongan. Okey. Mengapakah masjid ini dikatakan sebuah tempat pelancongan? Ianya merupakan sebuah destinasi yang wajib dikunjungi, tidak kira pelancong daripada luar dan juga pelancong-pelancong tempatan. Okey. Yang ketiga, Masjid Tengkera ini merupakan masjid warisan negeri Melaka. Sama seperti Masjid Kampung Hulu dan juga Masjid Kampung Keling, masjid ini tersenarai sebagai masjid yang diletakkan di bawah Jabatan Warisan Negara. Okey, oleh itu Jabatan Warisan Negara telah menganugerahkan Akta Warisan Kebangsaan pada tahun 2005 kepada Masjid Tengkera kerana masjid ini merupakan warisan bagi Malaysia. Okey. Yang seterusnya ialah masjid ini merupakan tempat bagi melakukan aktiviti kemasyarakatan. Kebiasaannya masjid ini akan melakukan aktiviti seperti sukarelawan untuk membantu golongan-golongan yang susah. Okay. Untuk penutup, yang pertama ialah Masjid Tengkera masih lagi berfungsi kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat di Tengkera, walaupun masjid ini telah berusia lebih ataupun sudah hampir mencecah 3 abad. Yang kedua ialah seni bina Masjid Tengkera ini masih lagi dipelihara dan juga dipulihara bagi memastikan warisan sejarah tidak hilang dan luput pada pandangan masyarakat. Okey, antara pihak yang bertanggungjawab ke atas masjid ini ialah pihak Masjid Tengkera sendiri, yang kedua ialah Kerajaan Negeri Melaka dan juga Perbadanan Muzium Melaka. Okey, ketiga-tiga pihak ini akan memastikan tiada berlakunya aktiviti pengubahsuaian yang boleh menyebabkan hilangnya identiti ataupun keaslian Masjid Tengkera ini. Okey, yang terakhir ialah Masjid Tengkera dijadikan sebagai salah sebuah masjid contoh kepada masjid-masjid lain, khususnya di negeri Melaka.